Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai guys, kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bab yang ke-8 tingkatan 4 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul untuk bahagian yang ke-2. Hari ini kita akan masuk bahagian B iaitu sukatan serakan. Apa yang dimaksudkan dengan sukatan serakan ni? Yang pertama kita nak menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Alright, tarifan bagi sukatan serakan suatu data ialah apa dia punya tarifan dia? Sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Maksudnya serakan suatu data ni sukatan kita menggunakan tools ataupun gunakan kaedah seperti julat, julat antara kuartil, variance dan juga sisihan piawai. Macam mana kita nak menentukan yang pertama julat daripada jadual kekerapan? Rumusnya ialah julat sama dengan nilai cerapan terbesar tolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Nilai cerapan terbesar tolakkan nilai cerapan terkecil. Contoh, cari julat bagi set data berikut. Alright, so sekarang kita tengok data tak terkumpul 3, 5, 7, 1, 9, 2, 4. Cari yang terbesar, cari yang terkecil. Yang terbesar, saya tulis sini besar, kecil. Tak tulis pun tak apa, nak tunjuk je. So, paling besar nombor 9, paling kecil ialah nombor 1. Jadi, julatnya ialah besar tolak kecil. 9 tolakkan dengan 1, jawapannya ialah 8. Very simple. Bagi jadual data terkumpul, kita ada skor dan kekerapan. Celah mana nak tengok ni? Nak tengok pada skor ke ataupun pada kekerapan? Kita tengok kepada skor. Tengok kepada skor. Skor paling besar ialah 6, paling kecil ialah 2. Ini besar 6, kecil. So nak tengok ni, tengok julatnya pada skor. So julat sama dengan 6 tolakkan dengan 2, jawapannya ialah 4. Alright. So lepas kita dah kira julat, kita nak menentukan pula julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul. Apa yang dimasukkan dengan julat antara kuartil ni? Apabila nilai data disusun mengikut, paling penting ayat ni ialah tertib menaik. Maksudnya daripada kecil ke nilai paling kecil, kecil kepada besar. Tu maksudnya tertib menaik. So kuartil 1 tu kopian lagi. Kuartil yang pertama ataupun dia punya simbolnya Q1 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama daripada keseluruhan susunan. Manakala kuartil yang ketiga simbolnya Q3 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 ataupun 3 suku yang pertama daripada keseluruhan susunan. Dalam arti kata lain, kalau ada set data macam ni, saya buat dalam bentuk petak. Kita bahagi 2. Ni dipanggil sebagai median. Nilai tengah dipanggil median. Jadi yang pertama, untuk bahagian yang pertama ni, ini yang bahagian pertama sebelah kiri, nilai yang di tengah-tengah ni ataupun 1/4. Ini median ialah separuh, 1/2. So yang tengah-tengah ni dipanggil kuartil 1, 1/4. Manakala di sebelah belakang ni pula, di sebelah kanan, kita bahagikan separuh ataupun 3/4 daripada keseluruhan dipanggil sebagai kuartil yang ketiga. Itu dalam bentuk rajah. Apakah langkah-langkah untuk kita menentukan langkah-langkah menentukan kuartil 1 dan kuartil 3? Ada berapa step? Ada 8 step, 8 langkah. Yang pertama, susun data ikut tertib menaik. Ini mudah.
Okey, kecil ke besar. Tentukan nilai median data iaitu nilai tengah. Okey, lepas tu bahagikan data kepada dua bahagian iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Okey, macam yang saya lupa tadi lah. Okey, kuartil 1 Q1 nilai data yang berada pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Manakala kuartil 3 tertinggal ni Okey, kuartil yang ketiga nilai data yang berada pada kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Okey. So, jika bilangan data ganjil, median kuartil 1 dan kuartil 3 dapat terus dikenal pasti. Okey, ini senang sebab dia ganjil. Manakala jika bilangan data genap, median kuartil 1 dan kuartil 3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data. Okey, cerita macam tak faham, nanti kita tengok contoh So, julat antara kuartil yang last kali lepas dah dapat median kuartil 1 dan kuartil 3. So, rumusnya ialah kuartil 3 tolakkan dengan kuartil 1, di mana Q3 ni ialah kuartil 3, Q1 ialah kuartil 1. Okey. So, tadi ialah langkah-langkah untuk kita menentukan kuartil 1, kuartil 3 dan juga julat antara kuartil. Okey, contoh yang pertama. Tentukan julat antara kuartil bagi set data berikut. Okey, yang pertama data ada 10, 12, 12, 14, 15, 11. Okey, data ni pun telah disusun mengikut tertib naik, sangat mudah. Jadi, bila kita nak mencari nilai median, okey, ataupun bagi kuartil 3 dan kuartil 1, okey, yang pertama kita kena kira bilangan data dulu ataupun kita buat cara macam ni. Okey. Okey, potong kiri, potong kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So, di tengah-tengah ni ialah median. So, 12 ni ialah nilai median. Okey. So, median ialah 12. So, bila median ialah 12, di mana kuartil 1, di mana kuartil 3? So, bila ni tengah-tengah 12, kita ada boleh bagikan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian, untuk yang sebelah kiri ni, tengok nilai di tengah-tengah. Mana nilai tengah-tengah? Okey, saya padan balik. Okey, mana nilai tengah-tengah? Okey, potong kiri, potong kanan. So, nilai tengah-tengah ialah 10. Jadi, kuartil 1 ialah 10. Okey, sama juga tengok yang sebelah kanan. Okey, saya padangkan balik pen ni. Okey, so potong kiri, potong kanan. Nilai tengah-tengahnya berapa? 5. Ni sebelah kanan So, kuartil 3 ialah 15. Jadi, julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Okey, Q3 tolak Q1 sama dengan 15 tolak 10 bersamaan dengan 5. Okey, simple. Okey, yang kedua. Okey, 12, 13, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21. Okey, berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini pun sama. Okey, sebab datanya bilangannya ganjil, jadi mudah. So, yang pertama cari nilai tengah dulu. Okey, potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So, 18 ni ialah median. So, median. Dia tak minta median tapi tulis tu median. Kemudian, bagikan dua bahagian, sebelah kiri, okey, dan juga sebelah kanan. Okey, sekarang saya padam balik yang sebelah kiri. Okey, yang saya dah tik warna merah ni. Okey, dan sebelah kanan saya padam. Okey, sekarang tengok. Kalau potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Okey, so apa nilai tengah? Tak ada kan? Jadi apa nak kena buat? Kita ambil purata nilai dua yang tengah-tengah ni. Okey, kita ambil purata dua nilai di tengah-tengah ni. Okey. So, nak cari puratanya, Q1 sama dengan 13 tambah 17 kita bahagikan dengan 2. Okey, kita guna kalkulator. 13 tambah 17 tekan sama dengan dahulu, baru bahagi 2. Jawapannya ialah 15. Okey, itulah kuartil yang pertama. Okey, kuartil yang ketiga pun sama. Bila sebelah kiri dah kena bahagi 2, sebelah kanan pun tetap sama, kena bahagikan dengan 2. Sama je kiri kanan. So, ni 2 nilai
Okey, kita ambil purata dia. Q3 sama dengan 20 tambah 20 bagi 2. Okey, apa jawapannya? 20 tambah 20 tekan sama dengan bagi 2. Jawapannya ialah 20. So, kuartil 1 ialah 15. Kuartil 3 ialah 20. Jadi, julat antara kuartil Q3 tolak Q1 sama dengan 20 tolak 15. Jawapannya ialah 5. Alright. Contoh yang ketiga. Okey, sama juga. Alright, sama juga. Okey, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Alamak. So, mana nilai tengah-tengah? So, kita ambil dua nilai tengah-tengah ni sebagai, ini ialah median. Okey, tapi ini senang. Okey, bila dapat dua nilai ni sebagai nilai tengah-tengah, so kita potong separuh tengah-tengah ni. Macam tu. Okey, potong separuh. Jadi, ni sebelah kiri. Okey, ni sebelah kanan. Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, jadi padam. Okey, jadi tengok yang sebelah kiri, nak cari kuartil yang pertama. Ini semua ada 4 nilai. 1, 2, 3, 4. So, bila ada 4 nilai, kita akan ambil 2 nilai di tengah-tengah untuk mencari purata dia. Okey, 2 nilai tengah-tengah ni sebagai purata. So, Q1 bersamaan 7.2 tambahkan 8.6 bahagikan dengan 2. Okey, so kita guna kalkulator. 7.2 tambahkan 8.6 tekan sama dengan bahagikan dengan 2. Jawapannya ialah 7.9. Okey, yang sebelah kanan pun sama. Okey, ambil 2 nilai di tengah-tengah ni. Tak nampak ni, saya padam dululah. Okey, so ambil 2 nilai di tengah-tengah ni, kita ambil sebagai purata. Okey, ini ialah Q3 sama dengan 9.5 tambahkan dengan 10.0 bahagikan dengan 2. Okey, so guna kalkulator juga. 9.5 tambahkan dengan 10.0 tekan sama dengan bahagikan dengan 2. Jawapannya ialah 9.75. So, dapat jawapan sini. Kuartil 1 bersamaan 7.9. Kuartil 2 bersamaan 9.75. Jadi, julat antara kuartil Q3 tolak Q1 sama dengan 9.75 tolakkan 7.9. Okey, tekan kalkulator. 9.75 tolakkan dengan 7.9. Jawapannya ialah 1.85. Alright. So, kita dah siap bagi contoh yang pertama. Kita mencari julat antara kuartil bagi set data yang tak terkumpul. Sekarang, contoh yang kedua. Kita nak mencari julat antara kuartil bagi jadual kekerapan yang terkumpul. Okey, sekarang kita nak mencari skor kekerapan dah diberi dalam jadual. Apa yang kita perlu buat sekarang, kita tambahkan satu lagi baris di bawah ni, iaitu kekerapan longgokan. Okey, tambahkan satu lagi kolom ke baris. Okey, baris ni, bukan kolom. Okey. Okey. Alright. So, nak cari dia punya kekerapan longgokan. Okey, kita tengok pada kekerapan. Okey. So, 8 start dengan nombor 8. 8 tambah 12. 8 tambah 12 ialah 20. Tambah 7. Tambah lagi 7. 27. Okey, tambah 10. Tambah lagi 10. 37. Okey, tambah 9. Okey, tambah 9. 46. Okey, tambah 14. Last sekali, jawapannya ialah 60. Okey,
Lepas dah cari dia punya kekerapan, longgokan, okey, so baris yang seterusnya, okey, kita kena cari, okey, kena cari apa dia? Sekejap, saya bina baris dulu. Okey, cerapan dia. Okey, cerapan. Okey, cerapan nak buat macam mana? Okey, start dengan nombor 1. Okey, 1 hingga nombor yang ni berapa? 8. Lepas nombor 8, 9. 9 hingga berapa? Ni pula nombor dia, 20. Lepas 20, 21 sehingga berapa ni? 27. Lepas 27, 28 sehingga berapa? 37. Lepas 37, 38 hingga berapa? 46. Lepas 46, 47 sehingga berapa? Last sekali mesti 60. Ini dipanggil sebagai cerapan. Okey, kemudian kita nak mengira kuartil 1. Okey, kuartil 1 tadi, dia punya rumus ialah 1/4 kita darabkan dengan jumlah kekerapan longgokan. Okey, jumlah kekerapan longgokan. Okey, so 1/4. Okey, paling last kali nombor berapa ni? 60. Okey, 1/4 darabkan dengan 60. 1/4 darabkan dengan 60. Jawapannya ialah 15. Okey, 15 tu pada cerapan yang keberapa? Okey, 15 di antara sini. Okey, sini 15. Okey, di antara 9 ke 20. Kemudian kita tengok nombor yang paling atas pada skor ni. Okey, tengok nombor yang paling atas pada skor ni. Okey, so jawapannya ialah, okey, jawapan yang dicari ialah 2. Okey, saya bulatkan dulu. Okey, so nilai skor bagi kuartil pertama ialah 2. Ni, kuartil yang pertama. Okey, seterusnya nak kira kuartil yang ketiga. Okey, kuartil 3, 3/4 pula. Okey, darabkan dengan 60. Okey, sama dia punya jumlah kekerapan dia. So, 3/4 darabkan dengan 60. Jawapan ialah 45. So, 45 dalam cerapan ni kat mana? Okey, dalam cerapan di antara 38, okey, hingga 46. Sini 45 kat tengah-tengah sini. So, tengok 45, tengok pada skor kat atas ni. Okey, berapa nilainya? Sini kuartil 3, skornya ialah 5. Okey, 5 saya bulatkan dulu. Okey, kemudian dah tahu dia punya nilai, baru kita boleh cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil Q3 tolak Q1. So Q3 5, Q1 ialah 2, 5 tolak 2 ialah 3. Okey, so ada rumit sikit untuk pengiraan kuartil bagi jadual kekerapan. So tapi kalau kita biasa buat, kita boleh buat. Alright. So bahagian yang keempat pula ialah variance dan sisihan piawai. Okay, variance dan sisihan piawai. Okay, apa yang dimaksud dengan variance? Variance ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Ini tarifan dalam bentuk ayat. Okay, dalam bentuk rumus, variance, okay, ialah, okay, ni saya nak sebut pun tak pandai. Okay, so purata, okay, tolakkan dengan min, okay, kuasa 2 bagikan dengan bilangan data. Okay, sama je, sebelah kiri dengan sebelah kanan ni sama. Okay, kemudian sisihan piawai, okay, punca kuasa bagi variance. Sisihan piawai ialah punca kuasa bagi variance. Punca kuasa 2 bagi variance. Okay, sebelah kiri sebelah kanan sama je rumus dia. Okay, dan paling penting kita mesti tahu mencari nilai min dulu. Okay, nilai min data. Okay, purata jumlah data kita bahagikan dengan bilangan data. Alright. So, contoh yang pertama, tentukan variance. Okay, tentukan variance bagi set data 455676. Okay, bukan 76 ni, 7 je, tak ada 6. Okay, sorry, Syashul. Okay, variance
Sebelum kita mengira variance, kita kena tahu mean data dulu. Okay, yang pertama kita mesti kira mean dulu. Okay, mean tambahkan semua data dalam ni. Okay, 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Okay, bahagikan dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bagikan dengan 5. So, guna kalkulator. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Okay, 27 bahagi 5. Jawapannya ialah bagi 5. Okay, 5 point. Silap. Okay, 27 bahagi 5. 5.4. Okay, lepas dah cari mean, kita cari variance. Okay, variance. Yang kedua, variance. Okay, apa rumus bagi variance? Okay, ni variance. Okay, seperti yang diberi dalam soalan. Okay, caranya mudah saja. Okay, dia... Okay, so variance ni, semua nilai yang ada pada data ni kita kuasa 2kan dia. Okay, so 4 kuasa 2 tambahkan 5 kuasa 2 tambahkan 5 kuasa 2 tambahkan 6 kuasa 2 tambahkan 7 kuasa 2 bahagi, okay, bahagi berapa dia punya bilangan data? Bagikan dengan 5, tolakkan dengan mean. Okay, tolakkan dengan nilai mean. Mean tadi 5.4 kuasa 2. So nilai yang mean tadi kita dapat, okay, ni nilai mean dapat, kita bagi sebelah kanan ni, okay, dan kita kuasa 2kan dia. Okay, so kita kira satu persatu lah. 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okay, jawapannya 151. Okay, bahagikan dengan 5, tolakkan 5.4 kuasa 2, 29.16. Okay, so 151 bahagikan dengan 5, 30.2, tolakkan 29.16. So tolakkan 29.16, jawapannya ialah 1.04. Okey, so kita dah siap variance bagi contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Okey, tadi dah cari variance, sekarang kita nak mencari sisihan piawai bagi 12, 13, 17, 18, 18, 19, 20, 20 dan 21. Okey, mencari sisihan piawai. Okey, senang juga. Mesti senang je bila nak susah. Okey, yang pertama cari mean. Okey, macam biasa mean. Kita tambahkan semua nombor. 12 tambah 13 tambah 17 tambah 18 tambah 18 tambah 19 tambah 20 tambah 20 tambah 21 dibahagikan dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagikan dengan 9. Okay, so 12 tambah 13 tambah 17 tambah 18 tambah 18 tambah 19 tambah 20 tambah 20 tambah 21. Okey, jawapannya 158. Okey, 158 bagikan dengan 9. Okey, bagikan dengan 9, jawapannya ialah 17.55. Okey, bundarkan jadi 17.56. Okey, itu bagi min. Okey, sekarang nak mencari sisihan piawai. Buat kat mana? Buat bawah ni lah. Okey, pada panjang. Okey, sisihan piawai pula. Okey, so rumusnya macam ni rumusnya. Okey, sigma sigma kot. Okey, kuasakan dua semua data ni. Okey, kuasa 2 kan semua. Kuasa 2. Okey, jadi 12 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 bahagikan dengan jumlah data ialah 9, tolakkan dengan min. Min kuasa 2 pergi ke bawah sini. 17.56 kuasa 2. Kemudian kita
punca kuasa 2 kan semua. Gitu. Okey, kemudian kita kira. Okey, 12 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Okey, so dapat jawapan. Okey, kita dapat jawapan 2852 per 9 tolakkan min 17.56 kuasa 2. Okey, 308.35. Okey, kita gunakan 2 tepat puluhan punca kuasa 2. Okey, kemudian 2852 bahagi 9. Okey, 316.89 tolakkan 308.35. Okey, punca kuasa 2. Okey, tolakkan 308.35. Jawapannya ialah 8.2. Silap. Okey, susah macam ni. 316.89 tolakkan 308.35. Apa ni? Okey, 308.35 8.5 8.54. Okey, sekejap saya betulkan. Okey, 316.89 tolakkan 308.35. Okey, 8.54 punca kuasa 2. Jawapannya ialah 8.54 2.92. Ambil tepat perpuluhan, 2 tepat puluhan. Okey, panjang lebar ni. Okey, berkenaan dengan mengira sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, kita nak mengira variance dan sisihan piawai bagi data yang terkumpul pula. Alright, so yang pertama diberi skop, diberi kekerapan. Apa yang perlu kita buat? Okey, kita tambahkan 3 baris di bawah dia lagi. Okey, 3 baris di bawahnya. Okey, 1 2 3. Banyak ni. Okey, kemudian macam tu. Okey, kemudian baris yang pertama yang baru kita buat ni apa? Okey, skor darab kekerapan. F ialah skor. Okey, kita balik. Okey, kekerapan ni F, skor ialah X. Okey. So 1 darabkan dengan 4, 2 darabkan dengan 5, 10, 3 darab 6, 18, 4 darab 4, 16, 5 darab 1, 5. Okey, cari jawapan dia berapa. Okey, tambahkan semua. 4 tambah 10 tambah 18 tambah 16 tambah 5. Okey, jawapannya 53. Okey, yang kedua, baris yang kedua yang baru ni ialah skor kuasa 2. Okey, skor kuasa 2 ialah X kuasa 2. Okey, bermaksud semua nilai skor ni yang sebelah atas ni kita kuasakan 2. Okey, kuasa 2. Jadi 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 ialah 25. Okey, seterusnya. Okey, baris ketiga yang baru ni ialah F darabkan dengan X kuasa 2. Okey, apa itu F, apa itu X kuasa 2? Ni kekerapan darabkan dengan X kuasa 2. So, maksudnya 4 darabkan dengan 1 ialah 4. 5 darabkan dengan 4 20. 6 darab 9 54. 4 darab 16 ialah berapa? 84 pula. 64. Okey, 64 dan 1 darabkan dengan 25 25. Okey, kemudian kita buat
jumlah, okey, macam biasa juga. Okey, jumlah tadi kekerapan lupa nak buat. Okey, dan juga kekerapan didarabkan dengan X kuasa 2. Macam betul terconteng tangan ni. Okey, so kita jumlahkan kekerapan dahulu. Okey, 4 tambah 10 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 1 ni kekerapan ni 20. Okey, kemudian yang bawah ni pula, okey, jumlahkan semua. 4 tambah 20 tambahkan 54 tambahkan 64 tambahkan 25. Okey, 167. Okey, dah dapat jumlah-jumlah, dah kira pada penan. Apa yang kita nak buat ni? Okey, yang pertama kita kira min dulu. Min mesti ada. Okey, min ialah 53 bahagikan dengan 20. So 53 bahagikan dengan 20, guna kalkulator. 53 bahagikan dengan 20, jawapannya ialah 2.65. Okey, yang kedua kita nak kira apa tadi soalannya? Variance. Okey, variance. Okey, sekarang kita tak perlu buat macam data tak terkumpul, nak kuasa duakan semua data yang ada, sebab kita pun dah kira pada jadual. So berapa jumlahnya? Okey, jumlahnya yang ni. Okey, 167. Okey, ini untuk variance untuk variance. Okey, 167 bahagikan dengan jumlah kekerapan tadi. Okey, jumlah kekerapan ialah 20 tolakkan dengan min kuasa 2, 2.65 kuasa 2. Okey, ni variance bahagikan dengan jumlah kekerapan tolakkan dengan min kuasa 2. Okey, kita kira sekarang. 167 bahagikan dengan 20, 8.35 tolakkan 2.65 kuasa 2, 7.02. Okey, saya gunakan 2 tepat puluhan. 8.35 tolakkan 7.02, jawapannya 1.33. Okey, dan yang ketiga ialah sisihan piawai. Okey, sisihan piawai lagi mudah. Okey, kenapa saya kata mudah? Kita ambil saja jawapan bagi variance ni. Okey, jawapan variance ialah 1.33 punca kuasa 2 kan jawapan tadi. Okey, punca kuasa 2 1.33, tulis pun salah. Okey, 1.33 jawapannya ialah 1.15. Saya bundarkan pada 2 tempat perpuluhan. Alright. Okey, kita dah kira panjang lebar. Okey, tadi kita dah kira julat pertama, julat ketiga, julat antara kuartil. Kemudian kita dah mengira variance dan sisihan piawai. Okey, bagi data tak terkumpul dan juga bagi data yang terkumpul. Okey, cukup setakat itu dulu. Okey, video yang akan datang kita akan masuk kepada perkara yang kedua bagi sukatan serakan, iaitu kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Okey, so seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, jika ada sebarang komen, teguran, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Okey, dan jika ingin nota-nota yang saya gunakan dalam video-video saya ini, boleh subscribe channel YouTube saya. YouTube pula. Boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome, dan jangan lupa tekan button loceng pada YouTube untuk mendapatkan notifikasi berkenaan video saya yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.